Walaupun masih di peringkat kajian untuk menyerap kaki tangan kontrak yang berkhidmat dalam sektor awam, keutamaan tetap diberikan kepada kumpulan berkenaan berdasarkan pengalaman tugas masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidhan Kassim memaklumkan setakat ini angka kaki tangan kontrak yang berkhidmat mencecah 47,772 orang. Penjelasan mengenainya dinyatakan dalam sesi sidang Dewan Rakyat dan bagi mengetahui laporan penuh langsung bersama Syahril Sarapuddin di lobi Parlimen. Syahril, teruskan. Baik, terima kasih Hazel. Ya, banyak sekali tumpuan diberikan pada sesi pertanyaan jawab lisan pada pagi tadi, antaranya seperti Hazel katakan tadi mengenai status pekerja kontrak di perkhidmatan awam, yang mana telah pun ditegaskan sekali lagi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidhan Kassim bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah membuat kajian dan kajian tersebut telah pun diserahkan kepada pihak kerajaan. Ini antara yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Shahidhan Kassim pagi tadi. Pihak JPA telah pun membuat kajian dan kajian serta show telah pun dihantar kepada kerajaan. Dan terpulanglah kepada kerajaan untuk mempertimbangkan show tersebut. Ianya akan dimaklumkan, ianya kalau sekiranya baik ataupun sebaliknya akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagaimanapun, semua keputusan proses penyerapan kaki tangan kontrak ke jawatan tetap adalah bergantung kepada kerajaan dan justru itu semua kaki tangan kontrak dalam sektor awam dinasihatkan untuk memohon jawatan tetap melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Dan seterusnya dalam sesi pertanyaan jawab lisan pagi tadi juga tumpuan turut diberikan yang mana Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong yang telah pun memaklumkan kepada Ahli Dewan pagi tadi bahawa syarikat pembinaan PFI Sendirian Berhad PPFI tidak memberi sebarang pinjaman kepada mana-mana syarikat Bumi Putra. Sebaliknya hanya berperanan mendapatkan dana atau membiayai projek pembangunan juga program-program yang telah pun dikenal pasti. Turut dinyatakan juga bahawa kadar faedah yang dikenakan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang amanah pencen adalah berasaskan Malaysia Government Security sebanyak 3.8% dan 4.6%. Diperjelaskan juga bahawa syarikat tersebut tiada tujuan untuk bersaing dengan syarikat swasta. Sebaliknya, PPFI berfungsi untuk mempercepatkan pembinaan infrastruktur penting bagi membantu pertumbuhan ekonomi negara. Ini jawapan Datuk Chua. Sebenarnya saya telah jelaskan tadi bahawa PPFI ini berperanan mendapatkan dana dan kemudiannya disalurkan ke akaun amanah PFI di mana dia tidak mempunyai pinjaman, dia tidak memberi pinjaman. Dia hanya membiayai projek-projek pembangunan dan program-program yang dikenal pasti. Dan ini adalah tertakluk semua kepada kementerian dan agensi yang terlibat. Maka dari segi peranan MOF, kita hanya mendapatkan dana. Dari segi kawaselia, dari segi pelaksanaan, dia terbabit adalah EPU dan kementerian kementerian yang berkaitan. Oleh hal demikian, isu mengenai jumlah syarikat Bumi Putra yang sama ada mendapat projek pembangunan, mendapat pinjaman dari PPFI seperti mana yang dibangkitkan adalah tidak berkaitan. Dari segi soalan yang dibangkitkan mengenai pelaksanaan projek dan apakah rasional untuk menggunakan jenis agreement sebegini, dia bertujuan untuk mempercepatkan dari segi pelaksanaan projek-projek pembangunan kerajaan, terutamanya projek-projek infrastruktur seperti sekolah, universiti, hospital dan sebagainya. Projek-projek yang dikenal pasti ini harus dilaksanakan di mana dia merupakan spin-off yang meluas ke atas pertumbuhan ekonomi negara dan perlu dilaksanakan dengan segera untuk memberi manfaat kepada rakyat. Baik, satu lagi perkara yang dibangkitkan dalam sesi pertanyaan jawab lisan pada pagi tadi adalah berhubung tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN, yang mana Timbalan Menteri Pendidikan kedua P. Kamalanan ketika menjawab soalan yang dikemukakan oleh Wakil Bukit Mertajam telah pun memaklumkan mengenai PTPTN 146,055 ataupun 64.28 daripada 1,627,236 peminjam telah pun membuat bayaran balik. Itu antara yang telah pun dimaklumkan kepada Ahli Dewan pagi tadi.
Kutipan setakat penghujung Disember tahun lalu telah mencecah 5.69 bilion ringgit. Tidak terkecuali juga bilangan peminjam yang gagal membuat bayaran balik setakat ini seramai 581,181 orang yang melibatkan angka tertunggak sebanyak 4.51 bilion ringgit. Dewan juga turut diberitahu tindakan senarai hitam peminjam tegar telah dibuat melibatkan 134,664 individu daripada keluar negara dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia. Bagaimanapun, bagi peminjam yang memperoleh ijazah kelas pertama telah diberi pengecualian pinjaman setakat 31 April lalu melibatkan 25,277 graduan. Kerajaan sentiasa akan menghargai dan juga memberi ganjaran-ganjaran yang terbaik kepada pelajar-pelajar cemerlang. Untuk makluman yang berhormat, sehingga 30 April 2015, seramai 25,277 pelajar telah menerima pengecualian pinjaman PTPTN. Secara tidak langsung ataupun secara langsung, yang berhormat Yang di-Pertua, ini merupakan pendidikan percuma. Apabila mereka meminta pendidikan percuma, inilah caranya kementerian dapat memberikan pendidikan percuma. 25,000 pelajar-pelajar ini telah diberi pinjaman PTPTN, tetapi apabila mereka berjaya mendapat ijazah kelas pertama, PTPTN mengecualikan pinjaman-pinjaman ini. Dan ini merupakan insentif yang kita akan terus laksanakan dalam masa-masa ini supaya lebih ramai lagi pelajar-pelajar akan mengambil serius tentang pendidikan mereka, dan sekiranya mereka mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan mendapat first class honours, PTPTN sedia mengecualikan pembayaran mereka. Baik, itu antara 3 tumpuan utama dalam sesi pertanyaan jawab lisan. InsyaAllah banyak lagi akan kami bawakan dalam Berita Nasional malam ini, dan pada ketika ini Ahli Dewan berhenti rehat seketika. Seperti biasa akan bersambung pada jam 2.30 petang, dan hari ini merupakan hari ke-6, hari terakhir bagi sesi perbahasan rancangan Malaysia ke-11 sebelum pihak kementerian berkaitan akan menggulungnya pada petang nanti. Jadi insyaAllah informasi ataupun idea-idea yang dibawa oleh pembahas-pembahas dalam perbahasan RMK 11 ini akan kami bawakan dalam Berita Nasional jam 8 malam ini. Jadi terus bersama kami. Hazel akan teruskan dengan banyak lagi berita di studio. Hazel.